我们一起祷告。 Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan ibadah kami di bulan Februari ini. 天父，我们感谢你进入2月份给我们聚会可以敬拜你。 Bapa, kami ingin mendengarkan firman-Mu yang sangat kami butuhkan. 我们这个时候聆听我们所需要的你的话语， Karena kerohanian kami perlu dibangun dengan firman Tuhan. 因为我们的灵命需要你的话来建立。 Bapa, kiranya Engkau menolong kedua hamba-Mu 求你帮助你2位仆人， sehingga kami bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik. 我们可以好好的把你的真理讲述出来。 Terima kasih ya Bapa. 天父，我们感谢你， Pimpinlah juga semua anak-anak-Mu agar bisa mengerti kebenaran 也 firman-Mu. 求你带领每一个儿女们能够明白你的话， Dengar doa kami 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan kami 奉 Yesus 靠耶 Kristus. 稣基督圣名， Amin. 阿门。 1, 2, sudah. Jemaat Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari 1 Samuel pasal keempat. 我们今天要从撒母耳记上第4章一同的学习真理。 Ayat 1b sampai dengan ayat 3 saya akan bacakan lebih dahulu. 我们先用印尼文读第1节到第3节， Nanti ayat 7 sampai 11 dalam bahasa Mandarin, setelah itu ayat berikutnya dalam bahasa Indonesia. 以后继续用中文念第7节到第11节。 Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika bertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Shilo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." 第7节，非利士人就惧怕起来，说：“有神到了他们营中。”又说：“我们有祸了，向来不曾有这样的事。我们有祸了，谁能救我们脱离这些大能之神的手呢？从前在旷野用各样寨样击打埃及人的，就是这些神。非利士人啊，你们要刚强，要做大丈夫，免得做希伯来人的奴仆，如同他们做了你们的奴仆一样。你们要做大丈夫，与他们征战。非利士人和以色列人打仗，以色列人败了，各向各家奔跑，被杀的人甚多。以色列的步兵扑倒了3万，神的约柜被扶去。以利的2个儿子何弗尼、菲尼哈也都被杀了。 Ayat 17 dan 18, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas. Dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Saudara, demikian pembacaan firman berbagai kita yang membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan. 已经读完圣经并默想实行的人有福了。 Saudara, tema kita adalah tabut Allah dan kehadiran Tuhan. 今天我们思想的主题是约柜与上帝的临在。 Saudara, kita semua tahu kalau kita membaca Alkitab dengan baik, 我们知道我们已经细读圣经， yaitu mujizat terjadi saat
Yosua dan bangsa Israel membawa tabut Allah. 那我们知道，当约书亚把这个约柜领出来的时候，他们得胜。 Itu terjadi pada 2 kali, 有2次的征战经 yaitu 历。 saat Yosua dan Israel mau menyeberangi sungai Yordan. 当约书亚带领以色列人要过约旦河， Kemudian yang kedua, saat Yosua dan Israel mengalahkan kota Yeriko. 第2次呢，约书亚带领以色列人攻打耶利哥城。 Jadi saudara, 2 kali pengalaman inilah yang membuat waktu itu tua-tua Israel berpikir, ayo kita bawa tabut Tuhan, maka kita bisa mengalahkan orang 那 Filistin. 么这2次的经历，使以色列人还有众长老们思想，他们可以带着约柜去战胜非利士人。 Saudara, inilah kebiasaan kita. 这是我们的习惯。 Saudara, orang Israel di zaman dulu juga orang Kristen di zaman 过 sekarang. 去的以色列人，还有现代的基督徒， Bahkan di zaman rasul-rasul juga sama. 那么使徒时代的情形也一样。 Saudara, pada waktu itu Petrus menyembuhkan banyak orang sakit. 当时呢，彼得医治了很多的病人， Banyak yang mau disembuhkan. 有很多的人他们需要得做医治， Tapi tidak bisa mereka mendekati 但 Petrus 是他们不能靠近彼 karena 得， terlalu banyak. 因为人太多了。 Maka saudara, akhirnya ketika Petrus berjalan, mereka coba cari bayangannya Petrus. 所以当彼得行走的时候，他们就寻找彼得的影子。 Siapa tahu dengan bayangan Petrus, mereka yang sakit bisa sembuh. 他们认为呢，靠着彼得的影子，那么疾病可以得做医治。 Itu terjadi juga pada Rasul Paulus. 那么保罗的时代也是一样。 Rasul Paulus itu punya tanda petik sapu tangan. 那么保罗呢，他有一个手巾。 Saudara, sapu tangannya tidak seperti kita ya. 当时的手巾跟我们现在用的手巾不一样。 Mungkin kalau sapu tangan kita rapi begitu ya. 那可能我们现在用的手巾很整齐。 Ya. Tapi saudara, sapu tangan yang Paulus miliki saya tidak tahu seperti 那 apa. 我不知道保罗用的那个手巾是怎样的情形。 Tapi saudara, mereka berharap sapu tangan Paulus itu juga bisa 那么 menyembuhkan. 他们也以为保罗的手巾也能够医治病人。 Saudara, ada gereja tertentu pakai apa? 那么有一些教会呢，他用什么呢？ Pakai minyak urapan. 他用膏油， Pakai apa lagi? 还有什么呢？ Pakai roti perjamuan kudus. 他们用这个生餐的饼， Ya. Pakai apa? Pakai juga anggur perjamuan 还有 kudus. 生餐用的酒。 Saudaraku yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Manusia itu gampang sekali untuk berpaling dari Tuhan. 我们人非常容易从上帝面前半圈。 Nah, orang Israel pada waktu itu juga sama. 当时的以色列人也一样， Mereka kalah melawan 他 Filistin. 们在非利士人面前战败了。 Mereka ingat pengalaman Yosua 他 2们就 kali. 想到约书亚2次的经历， Oh, dengan tabut Tuhan. 用这个约柜。 Yosua juga mengalahkan kota 那 Yeriko. 么约书亚他战胜了耶利哥城。 Maka ayo dengan tabut Tuhan kita akan mengalahkan orang 好， Filistin. 现在我们用约柜来打败非利士人。 Nah, saudara, bangsa Israel dan tua-tuanya tidak memahami dengan benar fungsi tabut Allah. 当时的以色列人还有众长老，他们没有清楚这个约柜的功用。 Jadi saudara, apa fungsi tabut Allah? 那约柜的功用是什么呢？ Dan apa arti kehadiran Tuhan? 那么上帝的临在有什么意义呢？ Saudara, orang Kristen juga begitu gampang sekali. 那么基督徒也很容易蒙骗。 Oh, di sana ada penyembuhan. 在那边有医治的机会， Ayo ke sana. 来，我们去那边吧。 Siapa tahu Tuhan juga akan sembuhkan saya. 可能上帝也在那里要医治我的疾病。 Alasannya bagus sih, Tuhan menyembuhkan saya. 呀，他们的理由说上帝医治， Tapi hatinya lain. 但是心里的动机不对。 Siapa tahu orang itu bisa menyembuhkan saya. 谁知道那个人可以医治我？ Begitu juga tua-tua Israel waktu 当 itu. 时以色列的长老们也一样。 Siapa tahu dengan tabut perjanjian ini
kita mengalahkan orang 我 Filistin. 们可以用这个肉桂来打败非利士人。 Saudara yang dikasihi 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kita harus berhati-hati sebagai orang Kristen. 我们身为基督徒要非常的谨慎。 Saudara, umat Israel dulu pun sudah banyak salah. 过去的以色列人很多次做错事， Begitu juga orang-orang di zaman Tuhan Yesus dan di zaman rasul-rasul. 主耶稣的时代、使徒时代也一样。 Banyak orang-orang yang keliru dan salah memahami tentang mujizat dari Tuhan. 他们对上帝的神迹产生错误的看法， Salah juga memahami tentang arti kehadiran Tuhan. 他们对上帝的领在也有错误的解释。 Saudara, mari kita belajar bersama-sama dari peristiwa ini. 让我们从今天的事迹上，我们来学习。 Saudara, mari kita lihat keterkaitan tabut Tuhan dengan kehadiran Tuhan. 我们来思想肉桂与上帝的领在有什么关系？ Saudara, kita akan lihat bersama-sama. 我们一起来看。 Tuhan berkenan memenuhi kemah suci dengan kemuliaan Tuhan. 上帝在会幕当中掌选他的荣耀。 Di Keluaran 40, saudara, ketika Musa dengan semua orang yang ahli mendirikan kemah. 那么出埃及记40章记载，当时摩西和建造会幕的人， Lalu kemah suci didirikan. 他们把这个会幕建立起来。 Lalu Musa tanda petik menahbiskannya. 以后呢，摩西举行这个奠祭礼， Lalu kemudian setelah itu saudara, kehadiran Tuhan yaitu kemuliaan Tuhan menaungi kemah suci. 当时呢，上帝的荣耀就充满在会幕里面。 Jadi saudara, disitulah tanda Tuhan hadir. 那么哪一件事情呢？印证上帝的领在。 Jadi saudara, Tuhan memerintahkan juga buat tabut Allah, tabut perjanjian. 那么上帝也命令他们要造这个肉龟， Tabut itu harus ditaruh di ruang Maha Kudus. 那么把肉桂放在会幕里面的至圣所， Dan orang Lewi harus mengangkatnya dengan pundaknya. 那么只有利未人要肩负这个肉 Ada 4桂， orang. Ya. 8个人， Ada 4 orang harus mengusung, menggendong di yuk. pundak mereka. 他们要背在这个肩上。 Nah, setelah semuanya ditempatkan, 那么他们把这个肉桂放好了以后， setelah Musa mentahbiskannya, 当这个摩西举行了这个落成典礼， maka Tuhan berkenan dan Tuhan hadir dengan kemuliaan yang luar 上 biasa. 帝悦纳领在充满荣光。 Nah, saudara, di situ menyatakan bahwa tabut Allah adalah simbol hadirat Tuhan. 那么在这里告诉我们，肉桂是上帝临在的一个象征。 Jadi saudara, tabut Allah adalah simbol saja. 那么这个肉桂是一个象征性的东西。 Walaupun simbol ini nggak boleh dipermainkan ya. 当然，我们不能随便乱用这个象征性的东西。 Karena pernah jenderalnya Daud main-main memegang tabut Allah langsung dibunuh sama Tuhan. 因为大卫的这个军帅，他们随便这个触摸这个肉桂，那么上帝就指使他。 Tapi di sisi yang lain, orang Filistin merampas tabut Allah, tapi orang Filistinnya nggak apa-apa. 但是我们看非利士人，他们夺取了肉桂，却没发生什么事情， Nggak langsung mati. 他们没有当场死掉。 Memang nanti minggu depan akan kita pelajari kelanjutannya. 那接下来下个礼拜我们要继续学习。 Ya. Tabut Allah ditaruh di Dewa Dagon. 那么非利士人把肉桂放在他们的大衮庙里， Akhirnya semua patung Dewa Dagon jatuh, Nah. hancur. 最后呢，大衮庙里面的神全部倒闭。 Dan adanya sebagian besar orang Filistin kena sakit penyakit. 那么大部分的非利士人，他们呢感染了疾病， Jadi saudara, kita harus mengerti dengan tepat. 所以呢，我们要正确的认识。 Jadi tabut
Allah, tabut perjanjian itu simbol hadirat Tuhan. 肉柜只不过是象征上帝的临在。 Dan ini penting sekali. 那么这是很重要的认识。 Tabut Allah, tabut perjanjian adalah kesaksian buat orang 那 Israel. 么对以色列人来说，这个肉柜是一个见证。 Mengapa? 为什么呢？ Karena di dalam tabut Allah itu ada 2 loh batu hukum Taurat. 因为在肉柜里面，上帝把这个法版放在里面， Kemudian ada tongkat Harun 有亚伦的杖， yang menjadi bukti bahwa Harun adalah imamnya Tuhan. 要证明亚伦是上帝所设立的祭司。 Kemudian yang ketiga, di dalam tabut Tuhan itu ada roti mana yang ditaruh dalam buli-buli. 另外呢，在肉柜里面放了一盒的玛拿。 Jadi saudara, ini adalah simbol hadirat Tuhan dan juga kesaksian buat orang Israel. 这是以上帝临在的象征，也是以色列人的见证。 Saudara, ini semua dasarnya firman Tuhan. 这是圣经真理的教 Ini 导， bukan ajarannya pendeta Yohanes, bukan. 不是刘牧师的教导， Tapi ini adalah ajaran firman Tuhan. 这是圣经的教导。 Saudara dan saya sebagai orang Kristen tidak boleh mengganti-ganti ajaran firman 那我 Tuhan. 们不能随便删改上帝的话， Jangan dikasih arti-arti yang baru. 你不要再增添什么另外的解 Apalagi 释， kalau kita memahaminya dengan mistik-mistik. 更不可以用神秘的思想来讨论。 Nah saudara, kita lihat berikutnya. 那我们接下来看， Nah di dalam kasus Yosua, 那么在约书亚的事情里面， saudara 2 kali Yosua memakai tabut Allah. 那么约书亚2次带着肉柜出阵。 Jadi saudara jangan bingung ya, kok Pak Yohanes menyebutnya tabut Allah. 那么为什么我们称它是肉柜呢？ Sebetulnya juga bisa disebut tabut perjanjian. 也可以，这个肉柜的意思就是上帝与他们立 Iya. 约。 Saudara, jadi antara tabut Allah dan tabut perjanjian itu sebetulnya istilahnya sama artinya. 神的肉柜还有立约的这个肉柜，意 Nah 思是一 saudara, 样。 Yosua 2 kali memakai tabut perjanjian. 那么约书亚2次用这个肉柜， Tapi saudara, Yosua bisa menang pakai tabut Allah karena Tuhan yang memerintah. 因为是上帝亲自吩咐约书亚怎么做的。 Jadi Tuhan sudah ngomong sama Yosua, 上帝对约书亚说， sebelum menyeberangi sungai Yordan, 还没有渡过约旦河， suruh orang Lewi angkat tabut Allah itu. 你叫利未人抬出这个肉柜。 Dan orang Lewi itu harus masuk ke dalam sungai Yordan. 那么他们要脚踏入这个约旦河。 Ketika orang Lewi yang menggotong tabut perjanjian itu masuk ke sungai Yordan, 当抬着这个肉柜的利未人脚踏入约旦河， maka sungai Yordan langsung terbelah menjadi 那么约 dua. 旦河的河水就分开。 Jadi saudara, itu perintah Tuhan. 这是上帝的命令。 Begitu pula ketika mengalahkan kota Yeriko, 同样的，当他们攻打耶利哥城， tabut Allah harus berjalan di depan. 那么上帝的肉柜要走在前 Ya, 头， bukan tabutnya berjalan sendiri, tapi digotong sama orang Lewi. 也是利未人抬着走的。 Lalu tentara Israel mengikuti dari belakang. 那么以色列军兵从后面跟随， Setiap hari keliling 1 kali 那 saja, 么一天要绕城一次， sampai 6 kali. 6天， Hari ke-7 到第7天 kelilingi 7 kali, 要绕7次， lalu tiupkan trompet, 要吹响号 ya, 筒， tiupkan sangkakala begitu ya. 吹响号筒， Nah, kemudian tembok Yeriko runtuh, 以后呢，耶利哥城就倒塌了， maka serbulah kota Yeriko. 你们就可以进攻耶利哥城。 Saudara, itu semua perintah 这 Tuhan. 完全是上帝的命令， Itu semua perintah Tuhan. 上帝的命令。 Jadi Tuhan mau memakai tabut perjanjian sebagai tanda Tuhan menyertai. 上帝要使用这个肉柜来见证上帝的同在。 Tapi dalam kasus ini 那么今天我们所读的这个经 orang 文，
orang Israel mau mengalahkan Filistin, 以色列人要攻打非利士人， tidak ada perintah Tuhan. 没有上帝的命令， Tidak ada perintah Tuhan. 没有上帝的命令， Yang ada hanya keinginan dan perintah tua-tua Israel. 只不过是长老们的意愿而已。 Mereka meyakini, 他们自信， mereka percaya. 他们相信。 Tapi menurut saya ini bukan percaya yang benar. 我认为不是真正的相信， Tapi mereka memaksa Tuhan. 他们要勉强上帝， Karena disebutkan supaya Tuhan datang menyertai kita. 那么他们希望上帝会临在与他们同在。 Jadi tua-tua Israel bawa tabut Allah itu yang 来 di 把 Silo. 这个肉柜拿出来， Kita minta supaya Tuhan datang menolong 那么 kita. 我们要上帝来与我们同行。 Jadi saudara, ini bukan perintah 这 Tuhan. 不是上帝的命令， Ini perintah manusia. 这是人的命令。 Saudara sudah tahu ya. 我们可以明白了。 Jadi saudara, kalau kita menginginkan kehadiran Tuhan, 我们若是盼望上帝的同在， kalau kita menginginkan istilahnya pertolongan 我 Tuhan, 们需要上帝的帮助。 apakah betul-betul Tuhan yang menginginkan atau kita yang menginginkan? 是上帝要的呢，还是我们要的？ Saudara dan saya harus menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. 我们必须在上帝面前成为一个很诚实的人。 Saudara, bukan berarti kalau kita minta pertolongan Tuhan tidak boleh. 不是说我们不可以向上帝求帮助， Bukan. 不是。 Jadi saudara dan saya minta pertolongan Tuhan itu harus. 我们必须要求上帝的帮助。 Tapi, nah ini 然 tenang. 而， Waktunya Tuhan bukan. 神的时间跟我们不一样， Ya, waktunya Tuhan bukan. Ini yang 是不 pertama. 是上帝的时间？ Kemudian Tuhan yang paling tahu kita itu betul-betul butuh pertolongan atau kita ini cuma pura-pura. 那么上帝最清楚我们是不是真正需要帮助，或者是我们是假设的， Atau kita cuma mau memanipulasi Tuhan. 或者是我们要利用上帝。 Ingat saudara, Tuhan tahu loh hati kita. 上帝知道我们的心意， Saudara, karena itulah kalau saya berdoa meminta pertolongan Tuhan, 所以呢，当我祷告求上帝的帮助， saya juga tidak berani main-main. 我也不肯随便的， Betul saudara, saya tidak berani 是我们 main-main. 不能随便的， Karena Tuhan menyelidiki sampai kedalaman hati 因为 kita. 上帝他知道我们的内心， Seperti apa keadaan hati kita. 我们的心里的状况是怎样的。 Nah di sini tua-tua ini sudah memaksa Tuhan. 那么这些长老们他勉强上帝， Kurang ajar ya. 他们实在是不合理的。 Ayo bawa tabut perjanjian yang dari Silo. 来把示罗的那个肉柜带出来， Ambil itu tabut perjanjian. 你去拿这个肉柜， Tanpa izin. 没有任何的应许， Seolah-olah mereka paksa. 他们勉强上帝， Ya, nipu ya wo paksa. Gitu. 勉强上帝。 Nah sudah, padahal di Silo itu sudah ada Imam Eli. 那么在示罗有这个以利这个先知， Itu 才 Imam 祭 Eli itu 司 kan ketuanya 那么 istilahnya. 以利是 Kepalanya. 是祭司长， Memang sudah ada anak-anak Imam Eli. 是他有2个儿子， Tapi sudah anak-anak Imam Eli akhirnya apa? Melanggar itu semua. 但是呢，他的2个儿子都犯规了。 Anak Imam Eli pun, ayo kita bawa, ayo betul kita bawa. Tuhan akan menolong kita. 他们把肉柜带出来，上帝要帮助我们。 Saudara, banyak orang Kristen yang begitu sama Tuhan. 那很多基督徒对上帝有这样的态度， Maksa Tuhan. 勉强上帝， Memang ngomong kehendak Tuhan yang jadilah. 是嘴里或是愿上帝的旨意成就 Rohaninya baik ya. 看来很属灵， Kehendak Tuhan jadilah. 让上帝的旨意成就。 Tapi dalam hatinya nipu ya wo paksa. 但是在心里他们是勉强上帝， Wah, dia berusaha demikian rupa. 他们是怎样的热烈？ Mungkin dia puasa, 可能他们进食， mungkin dia ngasih persembahan yang 可 banyak, 能他们有很多的奉献， mungkin dia
rajin melayani. 可能他很殷勤的服侍， Mungkin dia baca Alkitab luar 可能他 biasa. 也殷勤读圣经。 Saudara, ini bukan berarti kalau saudara puasa, melayani, baca Alkitab tidak boleh loh. 不是 Bukan 说 loh. 我们不 Ya. 可以读经，不可以殷勤服侍等等。 Maksud saya, saudara melakukan itu semua untuk memaksa Tuhan, atau saudara melakukan itu semua dengan kerelaan hati, ketulusan hati karena mau lebih mengenal Tuhan. 你是不是出于心中的真诚，要更认识上帝，或者是想利用上帝？ Jadi saudara dan saya harus hati-hati. 那我们在这件事情上要谨慎。 Saudara, jadi kita harus mengerti artinya tabut perjanjian dan kehadiran Tuhan. 那我们要明白约柜和上帝临在的意义。 Memang tabut itu pernah dipakai oleh Yosua dan Israel. 是上帝约书亚和以色列人曾经用这个约柜， Tapi karena perintah Tuhan, 这是上帝的命令， bukan perintah 不 manusia. 是人的命令。 Sekaligus tabut perjanjian itu juga simbol hadirat 那 Tuhan. 么约柜是上帝同在这个象征。 Yang kedua, 第二， integritas. 那么这个政治的态度， Saudara, ini penting sekali. 这很重要。 Tuhan adalah Tuhan yang memegang janjinya. 那么上帝是持守他的应许， Sebab Tuhan tidak pernah berubah. 因为上帝是永不改变的， Tuhan itu setia. 上帝是信实的， Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya 他 sendiri. 从来没有违背他自己。 Ini ayat-ayat Alkitabnya nanti saudara baca di rumah. 你们可以在家里读这些经文。 Nah, saudara, sedangkan integritas umat Allah 那 bagaimana? 么上帝百姓的政治心态是怎样的呢？ Kita lihat Imam Eli. 那我们看这个以利， Khotbah sebelumnya saudara kita sudah tahu. 那我们前面的这个讲道已经提过了。 Saudara, sampai Tuhan marah sama Imam Eli. 那么上帝对以利生气， Engkau lebih menghormati anakmu daripada menghormati aku. 你尊重你的儿子过于尊重我。 Saudara, itu jelas loh kata-kata 这 Tuhan. 上帝很清楚的指着。 Apalagi dua anak Imam Eli. 那么以利的两个儿子， Mereka merendahkan korban untuk Tuhan. 他们轻看了给上帝的献祭。 Kita telah mendengar khotbah minggu-minggu sebelumnya, 我 bukan? 们前几个礼拜都听过这个讲 Mereka 道。 bawa garpu. 他们拿着这个叉子， Wah, sebelum dimasak semua, wah mereka tancepin garpu seenaknya. 他们随 Berapa banyak yang mereka bisa 他 dapatkan? 们随便去叉子，用这个叉子拿起这个献祭的肉。 Kamu nggak kasih kesempatan buat saya akan rampas. 你不给我，我要强夺。 Rampok gitu. Saudara. 真的是个强盗的行为。 Saudara, inilah keadaan mereka. 这是当时他们的情形。 Saudara, kalau Imam Elinya nggak berintegritas, 那么这个以利他没有正直的态度， dua anaknya juga sudah rusak 那么 moralnya. 两个儿子已经败坏了这个道德伦 Mana 理。 mungkin, saudara, Tuhan mau menolong mereka? 那上帝怎么还能帮助他们呢？ Mana mungkin? 不可能的。 Belum lagi, saudara, tua-tua. 再加上这些长老们， Mereka berani playing God. 他们利用了上帝。 Nah ini, saudara, ini yang sekarang banyak terjadi pada orang Kristen. 这是现代基督徒常常发生的事情， Bermain seolah-olah dia adalah Tuhan. 把自己当作上帝来。 Presiden negara besar sekarang ini. 那么现在这个大国的总统， Saya nggak mau sebutkan namanya lah. 我不指出他的名字， Tapi saudara pasti tahu. 那么你们肯定很清楚， Sekarang juga mulai membuat keonaran di berbagai tempat. 他们在各地方行奉这个新浪， Dulu mereka buat hukum aturan internasional. 他们过去列出这个世界的次序， Sekarang tidak mau. 现在不要了， Kami tidak mau lagi ikut itu semua. 我不要再跟随， Hukum internasional tidak berlaku.
这个世界的这个规则已经不再实行了。 Apa yang saya mau, itulah hukumnya yang benar. 那现在我所要的才是正确的这个规律， Itu namanya playing God. 那是利用了上帝。 Saudara, kita sering begitu. 那我们常常就这么做， Apa yang saya mau, 我自己所要的， kita cari ayat Alkitab. 那我们就寻找圣经的章节， Ayat Alkitabnya kita 那 pakai, 来符合我们的心理。 kita doa sama 以 Tuhan. 后我们去祷告上帝 Tuhan, bukankah firman-Mu berfirman? 啊，上帝啊，你的 Berkata, 话不是怎么说的吗？ sesuai janji-Mu Tuhan, 根据你的应许， saya percaya 我相信， 1000%. 我相信，完全相信。 Loh, firman Tuhan kan firmannya Tuhan, betul kan? 这是上帝的话， Kok kamu pakai itu untuk mengajar Tuhan? 那你怎么用这些上帝的话来教训上帝？ Saudara bisa pergi ke toko buku, ya bacalah satu buku yang penting. 你们可以到书店去买一本书， Tuhan makin kecil, manusia makin besar. 上帝越来越小，人越来越大。 Ya, itu sebetulnya bahasa lain dari apa? Playing God. 那这是把自己当作上帝来看。 Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， ini bisa terjadi pada pendeta. 这件事情可以发生在牧师身上。 Waduh, banyak yang ngaku-ngaku dibawa Tuhan ke surga. 他们说上帝把我带到天堂去， Bahkan ada yang ngaku juga, oh aku sudah dikasih wewenang sama 他 Tuhan. 们认为上帝已经给他这个权威。 Dan herannya banyak orang Kristen senang mendengar khotbah-khotbah begitu. 很多基督徒喜欢听这样的讲道， Saudara hati-hati. 我们要非常的小心。 Berarti kita tidak punya kepekaan rohani tentang apa yang benar dan apa yang 我们 salah. 舍弃了这个属灵的敏锐感来分辨是非， Saudara, mari kita belajar menjadi orang yang berintegritas. 让我们学习成为一个真正有正直的灵。 Apa itu berintegritas? 什么是正直的灵呢？ C.S. Lewis mengatakan integrity is doing the right thing Nah, terus- even when no one is watching. 那就是说，在没人看见的时候，你仍然正确的行事。 Saudara bisa menilai diri sendiri. 你可以评论你自己。 Ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita, 当没有人看到的时候， apa yang kita lakukan? 我们所做的是什么？ Kita tetap melakukan yang benar tidak? 你是否遵行真理？ Ini dikaitkan dengan koram deo, 就是说，我们活在上帝面前， sadar selalu hidup di hadirat 我们 Tuhan. 要醒悟，我们都是活在上帝面前。 Sekalipun orang lain tidak melihat kita, 虽然没有人看到， Tuhan melihat kita. 但上帝看见。 Termasuk dengan HP-HP saudara dan Bahwa- HP saya. 包括我们手中的这个手机， Saudara yang kasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Apa aplikasi relevansi teks ini buat kita? 那么今天的经文跟我们有什么关系呢？ Saudara, tabut perjanjian sudah tidak ada lagi. 那么肉柜现在已经不存在了。 Ingat, bait Allah sudah dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Roma. 那么主后70年，罗马人已经把圣殿都毁坏了。 Dipimpin oleh Jenderal Titus. 那是提多这个该撒来带领， Ya, kaisarnya bernama Vespasianus ya. Ini Jenderal Titus itu mengepung Yerusalem berbulan-bulan lamanya. 那么他们好几个月围攻耶路撒冷城， Dan kota Yerusalem dihancurkan 他们毁坏了耶路撒冷城， dan bait Allah juga dihancurkan. 圣殿也被毁坏。 Pusat ibadah orang Israel. 那么这是以色列人敬拜的中心。 Saudara, ingat tahun 70 Masehi bait Allah ini sudah 那 dihancurkan. 主后70年，圣殿已经不存在了。 Seorang sejarawan Yahudi yang terkenal Flavius Josephus. 那么约瑟夫是以色列人的历史 Ya, 家， dalam bukunya Peperangan
orang Yahudi. 那么在他所写的书以色列人的征战， Jadi saudara pada waktu bait Allah dihancurkan, 当圣殿被毁坏的时候， Flavius Josephus menulis ini, 那么有师傅怎么说？ ya, golden table dan sebagainya. Jadi semua alat-alat di bait suci yang terbuat dari emas, 那么这些用金所做成的这些圣殿里面的东西， semuanya diambil, 全部 semuanya diambil. 全部被掳掠了。 Cuman sudah tabut itu tidak pernah dilihat. 那么肉柜呢，从来没看见过。 Tabut itu tidak pernah dikatakan dihancurkan. 那么没有说到这个肉柜也被毁坏。 Bahkan Flavius katakan tabut itu memang sudah tidak ada berabad-abad lamanya. 而且呢，这个肉柜已经好几个世纪不存在。 Nah, ini kita perlu tahu. 那我们必须要了解。 Karena banyak orang Kristen mulai tanya, 那很多人去问， apalagi di YouTube, saudara tulis tabut perjanjian. 那你们都是在油管里去写这个肉柜， Wah, banyak yang ngomong. 那么很多人就议论， Orang sekarang sudah nggak tahu apa-apa berani ngomong. 那些不懂真理的人也敢说话。 Orang sekarang sudah bukan dokter pun bisa ngomong kesehatan. 那这不是医生也可以讲论到这个健康的问题。 Apalagi sudah tidak sekolah teologi dengan tanggung jawab, itu pun bisa ngomong hal rohani. 没有好好的念神学，他也讲论关于属灵的事。 Ternyata zamannya sama dengan dulu. 那么跟过去一样， Ya, Tuhan katakan banyak nabi palsu. 有很多假先知。 Ya, nabi palsu itu sudah Tuhan tidak berfirman berani ngomong, Tuhan berfirman. 他们敢说是上帝叫他们讲话的。 Hati-hati dengan nabi palsu. 那我们也非常谨慎这个假先知。 Saudara, kalau saudara mau mengetahui itu, baca literatur yang bertanggung 所以 jawab. 我们要好好学习那些正确的书刊。 Flavius Josephus ini literaturnya bisa 那么 dipertanggungjawab. 约瑟夫所写的是有根据的。 Secara akademis, catatan Josephus selalu dipakai. 那么在学术性方面，我们常常利用他的讲论。 Saudara, dari catatan Alkitab, 圣经里面的记载， 2 Tawarikh 35 ayat 6, 那么历代之下35章， menyebutkan keberadaan tabut perjanjian pada masa Raja Yosia. 那么讲论到约西亚王的时代。 Berkatalah ia, ya Raja Yosia, kepada orang Lewi yang adalah pengajar seluruh Israel dan orang-orang kudus Tuhan. Tempatkanlah tabut kudus itu di dalam rumah yang telah didirikan Salomo bin Daud Raja Israel. Tidak usah lagi kamu mengusungnya, sekarang layanilah Tuhan Allahmu dan Israel umatnya. 那么他指出要把肉柜放在所罗门所建造的圣殿里面。那么现在呢，你们不在这个背负这个肉柜，那么要好好的服侍上帝。 Saudara, 2 Tawarikh 35 ayat 3 adalah catatan terakhir tentang adanya tabut perjanjian. 这是记载肉柜最后的一个经文， Selebihnya tidak ada lagi. 以后呢不再提到肉柜。 Ini yang saya selidiki. 这是我所考察的。 Yang saya juga baca dari apa? Salah satunya National Geographic. 那么在这个国家地理杂志里面也提到这个事情。 Baru diterbitkan 12 Desember 2025. 那么刚刚这个12月份记载的， Jadi belum 2 bulan. 刚刚是2个月前的事 Saudara 情。 bisa baca. 你们可以去查考， Kalau punya uang beli National 你 Geographic. 们可以买这个地理杂志。 12 Desember 2025. 12月份，25年12月份的出版的， Memang sudah ada beberapa catatan-catatan di luar Alkitab. 是圣经以外有很多的记载。 Ada dari Talmud, ini orang Yahudi punya. 盗墓是犹太人的这个 Ya. 历史记 Ada juga 载， dari 2 Makabe. 也有这个马加比第2本， 2 Makabe itu bukan termasuk Alkitab. 不包括在圣经里面。 Memang 2 Makabe itu
dimasukkan sama kelompok tertentu sebagai Deuterokanonika. 那么他们把这个马加比书列在这个次经里面。 Saudara, 2 Makkabee itu salah satu dari beberapa kitab yang ditulis sama beberapa orang Yahudi. 也是犹太人他们的历史学家所写的论文。 Setelah terakhir Nabi Maleaki, 以后呢，马拉基书 tidak ada lagi nabi yang diutus Tuhan. 后来就没有上帝所差遣的这个先知。 Mungkin sebagian orang Yahudi itu gerah. 可能当时的犹太人非常着 Kok nggak ada 急， nabi ya? 怎么没有先知呢？ Mereka kan juga termasuk terpelajar. 那么他们也属于这个学者， Hanya beberapa kejadian mereka tulis. 所以呢，他们也记载很多的事 Termasuk 情。 beberapa sejarah. 那么包括这个历史的 Nah 事迹， termasuk 2 Makkabee ini. 那么也包括这个马加比书。 Maka mereka kumpulkan menjadi satu. 那么他们就收集这些记录， Termasuk tambahan kitab Esra, 2 Makkabee, terus apa namanya dan sebagainya. Sorry, saya nggak bisa 那 sebutkan 么 satu-satu. 加上其他的这个记录本。 Akhirnya di situ saudara ada yang mengatakan demikian. 有的人怎么说？ Yeremia 耶利米 kan dipakai Tuhan. 是上帝所用的先知， Maka sudah tahu Yerusalem akan dihancurkan oleh Babel. 那么他们知道巴比伦人要毁坏耶路撒冷， Maka Yeremia diperintah Tuhan. 那么上帝就命令耶利米， Ambil tabut perjanjian itu. 你要带着这个约柜， Tempatkan di Gunung Nebo di mana Musa dimakamkan. 那么把它带到尼波山，在那里安葬摩西的地方。 So, sekali lagi Alkitab katakan tidak ada seorang pun yang tahu loh 圣经 Musa dimakamkan di mana. 记载，没有人知道摩西安葬在哪里。 Ya. Akhirnya dikait-kaitkan dengan katanya ada goa di sana di Gunung 以 Nebo. 后呢，他们认为在尼波上有个山洞， Saudara, kita ikuti Alkitab. 那我们也跟随圣经的教导。 2 Makkabee itu bukan kitabnya Tuhan. 那马加比书不是上帝的圣经， Itu adalah karangannya istilahnya manusia saja. 那是犹太人的历史记载， Bukan yang diwahyukan oleh 不 Tuhan. 是上帝所漠视的。 Karena itu saudara, 正因为如此， kita harus tahu kalau tabut Allah sudah dihancurkan, 若是约柜已经被毁坏， maksudnya sudah tidak ada 已 lagi. 经不存在了， Bagaimana ini? 那怎么办呢？ Yesus pernah mengatakan di Yohanes 2 ayat 19. 那么耶稣曾经在约翰福音第2章里面提说过， Robohkanlah bait Allah ini. 你要撤回这个圣殿， Dan aku akan membangunnya 3 hari 我 kemudian. 要3天再建造起来。 Nah di situ menyatakan Yesus mau membangun bait Allah lewat tubuhnya 那就 sendiri. 是说，耶稣要借助他的身体重新建造圣殿。 Apa itu bait Allah? 那圣殿是什么呢？ Yaitu gerejanya. 那就是上帝的教会。 Nah Yeremia 3 ayat 16 sangat bagus sekali. 那么耶利米书第3章16节什么？ Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. 那么提到当时呢，耶利米告诉众人，不再想起这个约柜，提起约柜，那是提到神的殿。 Ini Yeremia itu adalah nabinya Tuhan. 那么耶利米是上帝的先知， Jadi kalau Yeremia ini sedang menubuatkan tentang masa yang akan datang. 那么耶利米预言将来要发生的事情。 Maksud dari bertambah banyak beranak cucu di negeri ini apa? 那就是说，在这个过中要增加许多的子孙， Apakah menunjuk kepada orang-orang Israel? 是指向以色列人？ Tidak. 不是的， Itu menunjuk kepada gereja Tuhan. 那就是指向上帝的教会。 Ketika gereja Tuhan bertambah banyak, 当上帝的教会越发增长， orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut 那么 perjanjian 不 Tuhan. 再提到约柜的事情。 Bagi saya, tabut perjanjian yang secara letterlek, secara harafiah, itu sudah tidak perlu lagi. 那么我认为呢，字面上所讲的约柜已经不再需要了。
Karena kehadiran Tuhan itu sudah nyata. 因为上帝的同在已经很明显。 Di mana kehadiran Tuhan? 在哪里呢？ Roh Kudus. 那圣灵的 Tuhan katakan orang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. 圣经告诉我们要以心灵和诚实来敬拜上 Orang 帝。 akan datang waktunya orang tidak lagi menyembah di Yerusalem ataupun di Gunung Gerizim. 那我们不在这个耶路撒冷，在基利信上敬拜上 Tapi 帝， orang menyembah Tuhan, menyembah Bapa di dalam roh dan 那 kebenaran. 我们敬拜上帝是用心灵和诚实。 Dan yang nyata adalah Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. 那么上帝已经把圣灵赐给每一个相信的人。 Jadi saudara yang dikasihi 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， kalau Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya, 若圣灵已经赐给每一个相信的人， saudara, berarti saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang hidup penuh integritas. 所以呢，我们必须有一个正直的生活表现。 Baru di situ saudara nyata kehadiran Tuhan. 那个时候呢，可以显明上帝的同在。 Ada seorang YouTuber 有一个博主怎么说？ terkenal sekali. 非常出名。 Saya tidak mau sebut namanya. 我不指出他的名字。 Kadanglah nyebut namanya ada saudara yang mengidolakan jadi marah-marah. 那么我们不要把它当作偶像来看待。 Saudara kita itu mengidolakan Tuhan Yesus atau mengidolakan orang sih? 那我们是敬拜主耶稣呢，还是把人当作偶像？ Dia berani berkata demikian. 他敢怎么说？ Tabut perjanjian kita adalah Maria. 那我们的这个约柜是玛利亚， Ini ajaran ngawur. 这是随便乱说的。 Saudara jangan dengarkan orang ini. 你不要再听他所讲的。 Kalau saudara mau tahu siapa namanya nanti tanya sendiri pribadi kepada saya. 你们可以跟我自己私下讨论这个名字。 Jelas kalau dia tahu firman Tuhan. 他知道上帝的话。 Yeremia 3 ayat tadi yang sudah saya sebutkan. 刚才我们提到的耶利米书第3章16节， Ya, bahwa akan datang waktunya orang tidak lagi mengingat dan bahkan membuatnya kembali tentang tabut 那我 perjanjian. 们不再纪念，也不再谈论约柜的事情。 Saudara, tidak usah kita tanya-tanya lagi, di tabutnya di mana? 那我们不再讨论去追问这个约柜。 Tuhan Yesus sudah menggenapi semua. 那主耶稣已经应验了所有的意愿， Roh Kudus sudah hadir di dalam diri kita yang 圣 percaya. 灵已经临在我们每一个信主的人心中。 Nah, orang Kristen, manusia berdosa lah saya sebut. 那我们说这个罪人， Ya, kayak orang Filistin tadi. 就好像非利士人一样 Celaka kita, 啊，糟糕了，祸在。 dengar tabut Allah 当 dibawa. 听到这个以色列人把约柜带出 Waduh, 来， Tuhan menyertai mereka. 啊，上帝与他们同在。 Waduh, Tuhan yang telah membelah laut merah. 啊，上帝已经裂开这个红海， Tuhan yang telah memimpin budak-budak ini. 那上帝已经带领这些奴隶们， Saudara, jadi pengertian itu masih pengertian mistik tahayul. 他们还包含着这个神秘的思想， Seolah-olah ada tabut perjanjian, berarti Tuhan hadir. 就是这个有约柜的出现，说明上帝的同在。 Saudara, jangan pikiran begitu. 那么不要有这样的想法， Jangan berpikir sebagai orang Kristen sudah pikirannya mistik, pikirannya tahyul, pikirannya macam-macam, termasuk nanti roti perjamuan. Ini akan Tuhan menyertai. 那么基督徒不要有个神秘的这个思想，甚至把这个生餐的饼当做这个神秘的意义。 Yang penting adalah saudara hidup berintegritas tidak. 那问题呢？你是否有正直的生活？ Betul-betul takut akan Tuhan dalam 是否 hidup 真 kita. 正敬畏上帝？ Tapi juga jangan mempermainkan perjamuan kudus kita. 但是也不要对这个生餐有个乱来的思想。 Kita tetap menghormati perjamuan kudus karena kita menghormati Tuhan. 那我们要尊敬圣餐，因为我们尊敬上帝。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkati kebenaran firman-Mu ya Bapa yang telah kami dengar. 天父，求你赐福我们聆听的真理。
Engkau sendiri yang akan berbicara kepada 你 kami. 对我们每一个人说话。 Kami sudah mengerti apa artinya tabut perjanjian dan kehadiran 我 Tuhan. 们已经明白这个又贵的意义，还有你同在的意义。 Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan. 又贵只不过是你同在的一个象征。 Pada akhirnya Tuhan, tabut itu sudah tidak ada lagi. 我们知道这个又贵已经不存在了， Juga bait Allah sudah dihancurkan. 圣殿也已经被毁坏。 Tapi yang terpenting adalah bagaimana integritas hidup kami. 更重要是我们正直的生活， Kami betul-betul menjadi orang yang takut akan Tuhan. 让我们成为一个敬畏上帝的人。 Kami selalu menghormati Tuhan. 我们要尊敬上帝， Kami tidak mau mengganti Tuhan dengan hal-hal yang 我们不要 lain. 用其他的事物来替代上帝的位置。 Bapa, berkatilah firman-Mu 天父，求 ini. 你赐福你的话， Terima kasih. 我们感谢你。 Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉靠 berdoa. 耶稣基督生命祷告， Amin. 阿门。 Saudara, mari kita masuk